Baik, itu kita mendengar salah seorang daripada ketua keluarga lah bagaimana mengurus perancangan kewangan keluarganya. Dan hari ini kita nak terus berbicara lanjut berkenaan dengan rancang kewangan keluarga. Hujung tahun dah bulan Disember. Pastinya kita ada masa jugalah untuk merancang untuk tahun depan. Dan saya kira ini antara topik yang perlu diberikan perhatian. Kerana kita tahu bahawa masalah kewangan ni boleh menggegarkan keharmonian keluarga. Oh, betul lah kan. Awak ni tak habis-habis lah. Duit. Itu antara dialog biasa lah. Tapi kaya itu tidak menjadikan kebahagiaan. Dia sebenarnya bagaimana kita menguruskan keuangan dengan cara yang baik sebenarnya. Jadi itu boleh penting. Jadi bersama kami sekarang ini Khairi Aizat Hassan, Penurun Kewangan. Okey, jadi betul lah yang Cik Khairi sekarang ni. Kebanyakan daripada pasangan sekarang ini di saat pandemik ni kebanyakannya mungkin bergaduh ataupun bertengkar disebabkan faktor kewangan ni. Kadang-kadang macam Farid kata sebenarnya duit ada tapi pengurusan kewangan tu tak betul. Apa dengan Cik Khairi? Betul. Kalau kita tengok statistik di Selangor sendiri pun 60% punca penceraian adalah disebabkan kewangan. Sebab tu saya sangat yakin bahawa pengurusan kewangan tu sangat penting. Dan saya selalu sering katakan di media sosial tentang tahap keuangan menentukan tahap ketenangan. So tahap ketenangan tu kalau rendah maka tahap kebahagiaan juga akan turut sama rendah. So kalau kita tengok macam pandemik sekarang kan, banyak yang terjejas, sama ada pasangan hilang pekerjaan ataupun dikurangkan gaji. So tekanan ini menyebabkan berlakulah tadi perkelahian tadi itu, menyebabkan cenderung membawa kepada penceraian. Bila kita berhadapan dengan situasi yang sangat genting, kita pun tak tahu sampai bila kan. Sekarang pun nak hujung tahun 2020. Apatah lagi kita nak masuk ke 2021, cabarannya pasti lebih besar. Kita melihat kerajaan telah memberi saluran bantuan, banyak bantuan diberikan. Tapi bagaimana sebagai rakyat kita lah macam biasa ni dapat bantuan tu, bagaimana kita nak menggunakan duit bantuan yang diberikan itu untuk menyokonglah sistem kekeluargaan kita ni dengan cara yang betul lah. Orang kata kadang-kadang dapat duit tu simpan. Jangan kerajaan bagi duit tu supaya kita berbelanja untuk bantu juga ekonomi negara. Bagaimana? Okey, pada pandangan saya, kita kena rancang sebelum duit tu masuk. Bukan dah masuk, baru nak rancang. Selalu dia lari tajuk kan. Jadi, bila duit tu kita rancang lebih awal, so antara rancangan-rancangan yang kita boleh susun adalah dari segi melabur ke atas ilmu. Sebab kalau kita labur, kalau katalah contoh kita tengok belanjawan baru-baru ni untuk bujang RM350. Apalah sangat dia boleh spend kan. Tapi kalau lah RM350 tu boleh digunakan untuk melabur sebahagiannya untuk menuntut ilmu, menajamkan ilmu, menaikkan lagi skill-skill untuk dia buat kerja tambahan. So ini membantu dari segi keuangan mereka. Itu satu. Dan yang kedua, bila ada persediaan ilmu, membuatkan mereka lebih bersedia untuk tidak terkena dengan scammer, melabur di tempat yang betul dan patuh syariah insya-Allah. Untuk merancangkan ekonomi negara, kerajaan sekarang ini telah pun memberikan kelonggaran. Walaupun kita berada PKPP, tapi boleh nak rentas negeri kan, rentas sepadan dan sebagainya untuk merancangkan ekonomi lah. Jadi kerajaan ni menggalakkan kita supaya kita ni keluarlah bercuti dan sebagainya di dalam negara. Tetapi ada mungkin sebahagian daripada keluarga, tak semua keluarga yang mampu untuk berjalan, ada juga yang macam nak berjalan macam mana, duit pun tak ada kan. Tapi macam mana mungkin Cik Khairi boleh melihat perkara ini untuk cara terbaik untuk kita memanfaatkan situasi ini dalam konteks untuk pengurusan kewangan keluarga. Okey, bila melibatkan percutian lah, bila cerita pasal percutian, dia selalu dekat sini selalu lari bajet. Ya, betul. Kan? Belum pergi lagi dah lari dah. Isi minyak baru nak start kereta. Alamak bang dah lari dah kan. So dekat lari-lari duit ni lah yang menyebabkan ramai orang akan terjejas, tambah lagi anak nak masuk sekolah. Kan hujung tahun time itulah nak pergi bercuti, time itulah anak nak masuk sekolah. So apa yang saya lihat ramai orang akan cenderung untuk meminjam pula lepas tu. Ini dah masalah lagi. Jadi ini satu benda yang saya rasa merisaukan, dan kalaulah diberi peluang macam sekarang ni, mungkin kita nampak dia sebagai satu musibah, tapi dari satu sudut pandang lain kita boleh lihat sebagai satu hikmah, yang mana bila kita tak boleh keluar negara, mungkin kita tak boleh nak pergi cross border pun, interstate. So di sini sebenarnya peluang untuk kita menyimpan kan, untuk kita start buat belanjawan tahun 2021 pula. So seperti mana saya ada kongsikan berkaitan dengan financial status template yang dipaparkan di skrin sekarang, yang mana kita nak semua orang perlu periksa tahap kesihatan kewangan terlebih dahulu. Bukannya dalam tahun 2021 ni dah masuk baru terhegeh kan nak susun kewangan. So that's why
dengan melengkapkan template ni ataupun analisa ini, kita akan bantu untuk melihat bagaimana tahun 2021 ni kita dapat elakkan kebocoran-kebocoran kewangan. Terutamanya saya lihat ramai orang bocor disebabkan percutian. Dia bila melibatkan emosi yang tinggi ni kan, abah nak ni nak itu, dia jadi Stres, KA, terus. Percutian tak sebenarnya KA terus, okey. Percutian ni betul memanglah pergi bercuti, tapi yang tak seronoknya pinjam duit orang. Ya. Pinjam duit orang, post kat Facebook pula. Terasa orang yang hutang. Saya ada Itu satu tak kes, nak. saya ada satu kisah ni, dia pinjam lebih kurang dalam 100,000. 100,000. Pinjam orang? Pinjam di bank. Oh, okey, betul. Okey, pada asalnya rancangan adalah untuk nak gabungkan hutang, nak tutup hutang supaya komitmen jadi lebih kecil. Okey. Kan? Tetapi bila duit tu dah sampai kat tangan, jadi lain. So apa yang dia buat amat mengejutkan saya adalah dia check in di hotel-hotel 5 bintang bermalam-malam untuk nak habiskan duit tu. La ilaha illallah. Ini pun cerita pun ada. So tanpa ada perancangan, inilah dia akan jadi. So that's why dengan analisa tadi tu kita boleh ukur bila kita tahu tahap kewangan kita dalam keadaan yang kritikal, so kita akan lebih berhati-hati untuk berbelanja. Baik. Tapi bila kita ala have ni kan, have ni, that's why kita akan overspend dan cenderung untuk meminjam. Tadi Khairi kata perancangan, sebab tadi kes yang kata memulai dia buat pinjaman untuk tutup semua hutang tu, kan? Nak kecilkan, tapi bila dapat duit lain pula jadi. Lain pula jadi. Perancangan yang bagaimana? Maknanya bukan sahaja di dalam kepala merancang, tapi pastinya perlu lakukan Perbuatan macam mana? Tindakan dia. tindakannya tu. Sebab okey. dia dah ada rancang tu, dia Okey. merancang nak Okey. tutup hutang, tapi dapat duit dah. Dah nampak hilang. depan Sebab mata. mungkin dia Baik, merancang dalam ini je. Okey, so pada pandangan saya, yang pertama sekali dia kena ada ilmu. Dia mungkin ada idea tu, tapi dia kena lengkapkan dengan ilmu yang pergi belajar dengan orang lain yang dah expert, orang yang dah pengalaman. Macam KA sendiri kan, yang mana pernah kereta 2 biji dilelong, rumah 2 biji dilelong dan akhirnya berjaya keluar dan capai bebas hutang. So ini antara benda yang saya kongsikan kepada masyarakat di luar sana berkaitan dengan bagaimana step by step untuk kita capai bebas hutang, bebas kewangan. Boleh ke saya kongsikan? Boleh, sedikit? silakan. Alright. So kalau kita tengok tadi di skrin tadi berkaitan dengan analisa keuangan. So step 1, setiap orang perlu buat analisa keuangan. Untuk apa? Untuk mencapai 2 indikator. 1, melihat adakah cash flow duit kita ni positif atau negatif. Bila negatif, dan kita dalam keadaan yang bahagia. Kalau positif, adakah kita menyimpan yang positif tersebut? Okey. Dan kalau kita lihat benchmark untuk menyimpan sekurang-kurangnya 10% sebulan daripada apa duit yang kita dapat. Dan sedikit tabiat yang saya lihat ramai orang yang berjaya dengan orang tak berjaya menyimpan ni adalah lepas dapat duit, simpan dulu baru belanja. Bukan dapat duit, belanja dulu, simpan korek balik. Ini yang cakap simpan korek. Okay. So yang kedua dalam analisa ni kita juga akan dapat lihat bahawa mungkin kita dah kerja 10 tahun, 20 tahun. So bila kita buat analisa ni kita akan tahu adakah selama ini yang kita kumpul tu adakah hutang ataupun harta. So kalaulah kita dah kerja 20 tahun ni, abah sibuk, anak 5 orang kan, kononnya kita ingat kumpul harta. Rupanya yang dikumpul adalah hutang. So itu adalah perkara yang pertama untuk periksa ataupun analisa tahap kesihatan kewangan kita. Nombor 1. Nombor 2, bila kita dah analisa, tahu kita dalam keadaan yang teruk, start buat budgeting. Ini kalau kata negara kita pun ada belanjawan, kenapa tidak keluarga kita ada belanjawan? So belanjawan yang kita maksudkan, kalau you all nak gunakan salah satu aplikasi di dalam Play Store ataupun App Store, antara yang kita boleh recommend adalah Money Lover. Money Lover. Okay, Money Lover ataupun ada spending tracker dan sebagainya. So dekat sini aplikasi ni kita boleh start record segala duit yang keluar dan masuk. Kedua, kita start boleh buat budgeting ke depan. Maksudnya kita dah plan ahead dah sebulan, setahun ke depan. Kedua, dan kita boleh monitor result kita. Adakah percentage kita ni dalam keadaan pembelanjaan yang terkawal ataupun dah terlebih. So ini 2 lah yang saya rasa yang paling kritikal. Dan diikuti dengan yang lain-lain seperti kita perlu strukturkan hutang. Sebab ramai yang kita lihat, mereka bagi alasan tak boleh menyimpan. Sebab apa? Nak bayar hutang. Bayar hutang. Komitmen tinggi. Macam mana nak menyimpan? Tak boleh menyimpan. Tahun depan pun alasan sama lagi. 2 tahun tambah lagi sama. Selagi-lagi banyak. Bukan lagi sikit. Sebab anak makin bertambah. Kan? Kita tak boleh pula nak pecat anak kita ke. Oh jangan jadi anak saya pula. Tak boleh lah kan? So, antara benda yang kita boleh buat adalah kita cuba strukturkan balik hutang. Sebagai contoh, sebulan kita kena bayar semua hutang kita, rumah, kereta dan sebagainya, 5,500. So kalau kita tahu bagaimana nak strukturkan hutang,
Maksudnya kita susun balik. Kita convert kepada interest yang tinggi, kepada interest yang lebih rendah. KA yakin berdasarkan rekod-rekod kita dah bantu peserta kita sebelum ni, sekurang-kurangnya kita boleh rendahkan 30% daripada komitmen. Tapi saya rasa pasangan suami isteri pun kena telus juga. Yes, betul. Sebab kadang-kadang, maaf suami. Dia Terasa, bukan suami terasa. saya. Okey, Tidak, okey. tapi kadang-kadang para suami ni, dia ada ego dia juga. Yelah, betul, kan? betul. Jadi mungkin bagaimana rancangan dalaman Okey. pasangan ini lah. Okey, selalu KA tegaskan dengan peserta KA cakap, kalaulah kalaulah ego itu boleh mengkayakan, maka teruskanlah ego tu. Tapi kalau kerana ego tu buat kita sampai sekarang still struggle dan semakin miskin, something wrong. So ego tu patut dibuang. So bagaimana nak orang kata nak bagi align balik suami isteri ni adalah dengan pergi belajar sama-sama. Sebab kita pergi belajar, kita lah sebagai kita lelaki okey lah kan. Perempuan nak cakap dengan lelaki ni kita macam, awak ni apa tahu pasal kewangan kan, awak diam dah lah kan, contoh. So kalau kita belajar berguru sama-sama dengan guru yang sama, insya-Allah dan kita akan dapat satu mind setting yang align. Dan kalau KA lihat juga, KA selalu cakap, kalau katakanlah dalam keluarga isteri je struggle nak betulkan kewangan, suami ambil tak indah, ataupun suami je isteri tak indah, maka sama, hasil dia akan sama. Seperti ibarat motor yang pancit salah satu tayar, sama gelong. Itulah dia. Kenapa perlunya suami dan isteri untuk sama-sama sepakat mengurus kewangan, terutamanya kita nak masuk ni 2021 ni. Ini cantik sangat time ni, momen ni untuk kita pulihkan. Ini masa yang tepat lah kan untuk kita menguruskan keluarga kita. Dan Melissa ini sebagai lelaki, buang ego. Perempuan pun sama lah, ada ego jugalah sebenarnya. Betul, kan? Bukan betul, lelaki, kan? betul. Tak, kita orang tak ego. Setiap pasangan kita sebenarnya. kita macam semit-semit sikit lah ni untuk Itu belum kira dia punya dekat e-dagang dia ni yang dah add to cart tu dah beratus. Gaji 3 bulan ke depan dah queue dah. Tak boleh apa. Kalau korang berkemut. Untuk menguruskan kewangan, KA dah kata tadi, daripada gaji yang kita dapat tu, tolak tepi dulu 10% ya. Dan jangan kita fikir kita nak belanja dulu kan. Kena simpan dulu. Simpan dulu kan. Bukannya lebih tu belanja kan. Kena ingatlah. Jadi terima kasih ucapkan kepada Cik Khairi Aizat Hassan ataupun KA. Dan terima kasihlah sebab ada buat tadi aliran tunai untuk kita tahu bagaimana untuk kita mengurus kewangan kita. Jadi ada cash flow, kita tahulah duit masuk duit keluar tu kan. Pastikan kesihatan kewangan kita itu baik.